Okey, hari ini kita akan belajar model hubungan data iaitu pada 2.1.2. Okey, model hubungan data. Kalau sebuah hubungan itu juga sama maksudnya dengan jadual. Okey, apakah dia hubungan data ni tadi? Ialah menyimpan data dalam bentuk jadual hubungan. Dibina selepas melakar ERD. Memberi gambaran tentang struktur jadual dalam sistem pengolahan data yang ingin dibangunkan. Macam kamu tahun lepas telah membuat ERD. Daripada ERD itu kamu telah membuat jadual. Itulah model hubungan data. Ya. Okey, dalam model hubungan data ini, perkara yang paling penting ialah kunci hubungan. Kita ada dua sahaja kunci hubungan. Ya, setiap hubungan perlu ada kunci prima yang membolehkan menyimpan dan mencapai data dalam hubungan. Okey, kunci prima ialah atribut, tetapi ia merupakan atribut unik yang dipilih untuk mengenal pasti rekod dalam hubungan. Okey, kalau dalam hal ini kunci prima akan digariskan. Ya, contohnya murid, nombor kad pengenalan telah digariskan sebagai kunci prima. Okey, kunci yang kedua ialah kunci asing. Hanya ada dua saja, tak ada tiga. Kunci asing ialah merupakan kunci prima daripada hubungan lain ataupun jadual lain yang muncul dalam hubungan lain atau jadual lain dalam pangkalan data yang sama. Okey. Kunci ditandakan dengan garis, kunci asing ditandakan dengan garis putus-putus. Okey, kita lihat ni. Okey. Dalam jadual murid ataupun hubungan murid, ya, nombor kad pengenalan digariskan sebagai kunci prima. Ni. Okey. Kemudian ada atribut lain iaitu nama dan alamat. Kemudian ada kunci asing sebab dia ditanda dengan garis putus-putus. Di mana kita dapat kunci asing ini ialah daripada mata pelajaran. Dalam mata pelajaran nombor kod ini ialah kunci prima. Okey. Kemudian kita lihat contoh dalam bentuk jadual, ya. Ini jadual ni juga dipanggil sebagai hubungan, ya. Ya, ini nama hubungan ni, murid nama hubungan ataupun jadual. Mata pelajaran ialah hubungan ataupun jadual. Okey. Dalam murid kita ada kunci prima iaitu nombor kad pengenalan. Dalam mata pelajaran kita ada kunci prima iaitu nombor kod. Tetapi nombor kod ini dipinjamkan ke dalam jadual murid sebagai kunci asing. Cikgu percaya kamu faham apa yang kita pelajari hari ini kerana kita telah menghadapinya dalam bentuk teori dan juga praktikal di dalam projek. Okey, kita lihat ciri-ciri model hubungan data, ya. Kita lihat yang pertama, setiap hubungan mempunyai nama yang berbeza. Tak boleh ada sama. Kalau murid sudah wujud, jangan wujudkan lagi lah murid. Murid, mata pelajaran, peperiksaan dan sebagainya. Tak boleh sama. Okey, seterusnya, setiap data mempunyai satu nilai sahaja. Bermaksud, di sini tak boleh ada dua nilai. Contohnya bahasa Melayu, bahasa Iban. Tak boleh. Ya, satu nilai sahaja. Okey. Okey, seterusnya, setiap atribut mempunyai nama yang berbeza. Okey, nombor kad pengenalan, nama. Lepas tu kita letak nama lagi, tak boleh. Okey, ini sepatutnya mungkin nama mata pelajaran sebab sini sudah wujud nama. Okey. Kemudian setiap rekod berbeza. Setiap rekod berbeza. Okey, contohnya TA03 sejarah. Tiba-tiba kita letak juga TA03 sejarah. Jadi dia tak boleh berulang. Satu rekod ini rekod. Satu rekod tak boleh berulang dia punya maklumat. Okey, susunan atribut tidak mempunyai kepentingan. Ya, contohnya kalau nombor kod ni kamu letak di sini nombor kod dia. Pun boleh juga, tak apa. Tak semestinya di depan. Okey.
Susunan rekod tidak mempunyai kepentingan. Sama juga. Susunan rekod. Okey, ini atribut. Okey, ini rekod. Kalau kamu letak TA01 ini di bawah sini pun tak apa. Sebab susunan itu tidak mempunyai kepentingan. Okey, seterusnya skema hubungan. Tadi ialah kunci hubungan, iaitu kunci prima dan kunci asing. Okey, kita lihat skema hubungan. Skema hubungan menguraikan struktur logik secara keseluruhan sesuatu pangkalan data. Kita lihat hubungan ni, iaitu murid. Okay. Murid ialah hubungan atau jadual. Okay. Pemetaan ERD kepada skema hubungan. Pertama, entiti ditukarkan menjadi nama hubungan. Ini dia murid. Ini entiti sebenarnya murid ni. Okay. Kemudian atribut akan menjadi nama medan. Ini ialah medan. Satu atribut. Jenis hubungan dalam ERD akan menentukan pemilihan kunci asing. Okey, kalau murid ini dia ada hubungan dengan perkara lain, maka kita akan tentukan kunci asing mana yang masuk ke mana. Okey, itu kita akan lihat dalam pembelajaran yang seterusnya. Okey, jenis-jenis hubungan dalam ERD ada 3. Satu ialah 1:1. Kena ingat ni. Ya, 1 1:1. Satu lagi ialah 1 ke banyak dan satu lagi hubungan banyak ke banyak. One to many, one to one, one to many, many to many. Okey, ini nanti ada kaitannya dengan penentuan kunci asing. Okey, menentukan kunci asing masuk ke mana. Okey, kita lihat di bawahnya. Ini contohnya. Mengapa kita perlu tahu jenis-jenis hubungan tadi. 1 ke 1, 1 ke banyak, banyak ke banyak. Ini ialah sebabnya ya. Okey. Kita lihat yang pertama. Yang pertama ialah 1 ke 1. Okey. Kunci asing perlu dipilih pada entiti yang berada pada bahagian mandatori. Apa maksud mandatori? Benda yang penting, paling penting. Benda yang mesti ada. Macam badan kita, mesti ada kepala. Dia macam itulah. Okey. Kalau daripada ERD ni, kita mengetahui bahawa sebuah sekolah mesti ada pengetua. Jadi pengetua ialah mandatori. Maka nombor ID pengetua akan menjadi kunci asing dalam hubungan sekolah ataupun jadual sekolah. Okey, kalau kamu lihat di sini. Okey, kita lihat yang kedua, 1 ke banyak. Okey, 1 ke banyak. Kita lihat penyertaan di bawah ni. Kunci prima pada bahagian 1 akan menjadi kunci asing pada bahagian banyak. Maksudnya 1 akan menjadi kunci asing kepada banyak. Kita lihat jadualnya. Pelanggan, ini atributnya dan ini kunci prima dia, iaitu nombor pelanggan. Ini 1 tadi. Pelanggan ni 1 tadi ni. Okey, kemudian nombor pesanan, tarikh pesanan, dan di sini kita pinjamkan dia sebagai kunci asing. Ini tadi ialah banyak. Ini tadi ialah 1. Okey, seterusnya, bagaimana pula dengan hubungan kekardinalan banyak ke banyak? Yang ini agak unik kerana kita perlu mewujudkan satu lagi jadual, yang mana jadual itu akan mengandungi kunci prima daripada entiti yang kita ada. Okey, cikgu bagi contoh tadi. Di sini ada pembekal.
nombor pembekal, nama dan alamat. Okey. Jadi satu jadual iaitu jadual ataupun hubungan pembekal. Yang kedua ialah bahan mentah yang ini. Ya, entiti ini akan menjadi hubungan atau jadual, nama jadual. Jadi dalam ini salah ni. Bukan nombor pelanggan, tapi ini ialah nombor bahan. Tukar nanti ya dalam nota kamu, dia ada silap sikit. Nombor bahan, jumlah unit, nombor bahan, jumlah unit dan kos. Okey. Jadi disebabkan kita menggunakan banyak ke banyak, maka kita kena wujudkan satu jadual iaitu pembekal bahan mentah. Yang ini nama jadual ini mengikut kesesuaian tugasan yang diberikan ya. Jadi untuk kes ini kita namakan dia sebagai pembekal bahan mentah ya. Dan dalam pembekal bahan mentah akan mengandungi kunci-kunci prima untuk setiap entiti tadi. Ya, iaitu nombor pembekal dan nombor bahan mentah. Dan kedua-dua ini ialah kunci asing. Ya, kunci asing, dia bukan jadi kunci prima lagi. Okey. Itu untuk banyak ke banyak. Okey, kalau kita lihat ni skema hubungan trinomial ya. Ini sebenarnya ialah macam mana kita dapat murid screen. Okey, harap boleh. Okey, macam mana kita dapat nama murid, pinjaman, barang, pembekal barang, pembekal ya. Yang ini ialah daripada entiti yang kita lukis ya. Murid huruf besar. Okay. Sebab itu kita kena buat dulu ERD, baru kita buat data hubungan ataupun jadual. Okey. Yang ini pula apa benda? Yang ini ialah atribut. Ini juga atribut. Cuma yang berbeza ialah di sini pembekal barang. Dua-dua digariskan. Yang ini ialah apabila kita menggunakan kekardinalan banyak ke banyak. Okey. Yang garis ini pula ialah dia macam ni lah. ID. Murid. Gariskan, bulatkan. Itulah nama murid. Okey. Dan kelas. ID murid dipinjamkan ke sini sebagai kunci asing. Okey, kamu perhatikan jadual ini ada dalam nota komplit. Cikgu faham, cikgu rasa kamu faham dengan perkara ini kerana kita telah melaluinya banyak kali. Satu ialah teori, satu ialah semasa kamu membuat kerja khusus. Ya. Okey, untuk kelas yang akan datang kita belajar penormalan. Ini adalah ulang kaji. Sebelum kita belajar penormalan, cikgu harap kamu baca semula topik ini. Okay. Itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.